Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 18 Jamadil Awal 23 Disember bersama saya Nazira Syaringat dan berikut tajuk utama malam ini. 37 kematian akibat banjir. Juga Pahang paling teruk terjejas. Sebanyak 37 kematian dan 10 mangsa dilapor hilang di kawasan banjir di seluruh Malaysia setakat hari ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Akil Sani Abdullah Sani berkata, daripada jumlah itu, 5 kematian baru telah direkodkan dalam tempoh 24 jam lalu, membabitkan 4 dewasa dan 1 kanak-kanak. Secara kolektifnya, seluruh negara, bencana banjir kali ini telah mengakibatkan kematian seramai 37 orang mangsa dan yang masih hilang seramai 10 orang lagi. Semalam kita rekodkan ada 5 kematian, iaitu 4 orang dewasa dan 1 kanak-kanak dan 2 mangsa masih lagi hilang. Tambahnya, setakat jam 2.30 pagi tadi, Jabatan Perairan dan Saliran PPS mendapati sebanyak 13 sungai berada pada paras bahaya, membabitkan 9 di Pahang, 1 Selangor, 1 Johor dan 2 Kelantan. Manakala 10 sungai berada pada paras amaran dengan masing-masing 2 di Pahang, Kelantan, Melaka dan Sarawak, 1 di Johor dan 1 Selangor. Beliau berkata demikian pada sidang media harian UPS Banjir di Taman Sri Muda di Shah Alam hari ini. Sementara itu, hampir 66,015 petugas dikerahkan dari pelbagai agensi di seluruh negara membabitkan NADMA, ATM, Bomba, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Kementerian Kesihatan KKM, Rela dan Badan NGO. 2 beranak yang hilang selepas dihanyutkan arus banjir ketika menyeberangi padang bola di Mentakap Selasa lalu ditemui hari ini. Mangsa dikenali sebagai Musa Ahmad 53 tahun dan anak lelakinya Airil Zikri 10 tahun ditemui kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang Ismail Abdul Ghani berkata, kedua-dua mangsa dilaporkan telah meredah air di kawasan padang bola berdekatan bangunan UMNO Mentakap pada pukul 3.15 petang sebelum dihanyutkan arus dan hilang. Menurut Ismail, operasi mencari dan menyelamat mangsa lemas dilakukan pasukan penyelamat di air PPDA dari Balai Bomba dan Penyelamat Bukit Angin menggunakan bot dengan pencarian meliputi kawasan seluas 500 meter persegi dan menjumpai mangsa pertama, iaitu lelaki dewasa kira-kira pukul 10 pagi. Pencarian diteruskan lagi dan menjumpai mangsa kedua dengan jarak yang hampir sama dengan mangsa pertama kira-kira pukul 11.50 pagi. Kedua-dua mayat telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Berdasarkan laporan Bomba, penemuan mayat itu menjadikan kes kematian akibat banjir di Pahang 12 individu, manakala 7 lagi mangsa belum ditemui setakat berita ini ditulis. Sementara itu, dalam sidang media sama, Ketua Polis Negara Tan Sri Akil Sani Abdullah Sani berkata, 7 negeri setakat ini terkesan dengan bencana banjir iaitu Perak, Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang dan Kelantan. Dan daripada tujuh negeri tersebut, Pahang kini menjadi negeri terburuk terkesan dengan bencana banjir. Dan setakat ini, mengikut maklumat yang kita terima, negeri Pahang merupakan antara yang paling terkesan teruk dengan bencana banjir pada kali ini. Beliau berkata demikian pada sidang media situasi semasa banjir di Pusat Kawalan Operasi Bencana di Shah Alam pagi tadi. Menurut Tan Sri Akil, setakat pagi tadi 137 jalan raya masih ditutup akibat banjir dengan 120 daripadanya di Pahang, 2 lokasi di Negeri Sembilan, 3 lokasi di Kelantan dan 12 lokasi di Selangor. Dan setakat 6 petang, lebih 35,000 mangsa ditempatkan di 247 pusat pemindahan sementara PPS di Pahang. Menurut penduduk di Mentakap, banjir kali ini merupakan yang terburuk sejak 50 tahun lalu. Sarifah Mustafa Al-Bakri ada butirannya. Mentakap mula dilanda banjir sejak Ahad lalu. Namun keadaan memburuk sejak Selasa. Antara kampung yang teruk terjejas adalah Kampung Batu Kapoh, Kampung Gajah Mati dan Kampung Sungai Buloh.
paras air mencecah hingga bumbung rumah. Malah 2 rumah hanyut dari tapak asal. Masjid, surau, tadika juga rosak teruk. Dan sudah tentunya harta benda penduduk 99% tidak boleh digunakan lagi. Anda suruh dah tadi sampai tu. Tu sampai atas tak tahu atas ada. Apa yang dapat selamat cik? Tak dapatlah sebab saya tak sangka air kan naik ke atas. Barang semua naik atas lah. Selalu macam tu tiap tahun. Bagi saya lah sebab saya rumah 2 tingkat. Kalau orang rumah bawah ni dia orang pindah lah. So barang-barang semua Tak ada lah, tak ada apalah. So ni tak keluar ke memang nak duduk sini cik? Memang duduk sini lah kita rumah kita macam mana. Dia bukan selalu banjir. Bagi Asmawi Ismail, dia tidak menyangka banjir naik terlalu cepat. Ibarat katanya semua total loss. Sebabnya tak jangka sebab sebelum tu pada Januari 2021 air naik bukan 1 tingkat je sini, bawah je. So ini dah sejarah. Orang kata lebih daripada tahun 71. Ni dalam ni berapa ni bang? Dia anggarkan berapa? Ini dalam 12 kaki lebih kurang. 12 kaki ya? 12. 12 kaki dalam. So total loss memang tak ada apa yang tinggal tu? Tak adalah. Sebab tak dicari mesin basuh pun tak ada. Tak ada pergi mana dah mesin basuh tu. Semua dah hanyut dah. Sebab yang dulu pun dah habis. Beli baru lagi. So ni pun nak beli baru lagi. Duit lagi. Dan bagi seorang guru tadika, Nur Hashimah Syukur, dia bukan sahaja perlu berdepan dengan kerosakan rumah, malah tempat dia menabur bakti juga hilang dari pandangan. Rasa nak menangis lah sebab yang bulan 1 tak sampai kat sini. Bulan 1 dia kat bawah je. Tapi bulan 2 dia sampai. Habis betul dah. Memang tak dapat buat apa. Ini barang-barang elektrik akak semua hancur dah habis. Memang habis hancur. Ni berapa lama hilang. ni kalau nak kemas rumah macam ni? Itu bulan 1 itu pun lama juga. Sebab saya ada satu lagi tadika kemas kat situ. Tadika kemas tu bumbung pun dah tak nampak dah itu. Cuaca di Mentakap hari ini cerah berbanding hari sebelumnya. Diharap ia berterusan dan memudahkan urusan penduduk setempat. Situasi sama juga dilaporkan di Taman Mentakap Indah. Rumah masih digenangi air namun tiada penduduk masuk ke rumah mereka. Dengan bantuan Angkatan Tentera Malaysia ATM, saya dan juru kamera dapat memasuki kawasan ini dengan menggunakan bot. Tiada kerja menyelamat dijalankan hari ini tetapi pasukan perubatan dihantar ke kawasan penduduk kampung berhampiran yang terputus jalan. Selain Kampung Batu Kapur, Taman Mentakap Indah antara kawasan yang terjejas teruk di Pahang ini. Kalau anda boleh lihat kat belakang tu, air dah sampai paras tingkat 2, tingkap tingkat 2, rumah 2 tingkat ini. Dan saya kini berada di atas bumbung rumah. Keadaannya sangat teruk tetapi kerja-kerja menyelamat dah dihentikan, hanya bantuan makanan sahaja sedang dilakukan. Laporan Serifah Mustafa Al-Bakri dan juru kamera Mazan Seman untuk Berita Al-Hijrah. Dan untuk perkembangan lanjut situasi banjir di Mentakap Pahang, kita berlintas langsung bersama Ketua Unit Berita Al-Hijrah, Serifah Mustafa Al-Bakri yang berada di sana. Baik Serifah, apa perkembangan yang boleh dilaporkan setakat ini? Okey Nat, terima kasih Nat ya. Sekarang saya berada di Taman Sempalit Mentakap. Kalau tadi saya di Kampung Batu Kapur dan Taman Mentakap Indah, Kampung Gajah Mati dan Sungai Buloh. Kini saya berada di belakang stesen minyak. Stesen minyak ni pun boleh dikatakan sampai paras pinggang juga air dia. Dan apa yang saya boleh cakapkan hari ini, Sungai Semantan, bak kata orang tempatan, menyenak. Iaitu air dia tak mengalir. Dia susut sikit, dia surut sikit tapi dia tak mengalir. Dia stay je dekat situ. Dari pagi tadi hingga petang boleh dikatakan hujan hanya renyai-renyai saja. Tu boleh dikatakan tidak memburukkan keadaan lah. Tapi dia menyenak, dia tak mengalir. So kalau hujan daripada hilir turun malam ni ataupun air daripada Raub dan Bentong mengalir lagi teruk malam ni, mungkin keadaan ni akan berubahlah daripada keadaan hari ini. Kalau dia dah elok kata dah stabil, dia nak menyurut, dia mungkin akan lagi bertambah buruklah berbanding sebelum-sebelumnya. Dan kalau nak kata pada 2014 kawasan ni juga pernah dilanda banjir, tapi tak seteruk apa yang berlaku hari ini, iaitu kalau dulu hanya dalam lebih kurang 12 kaki je air dia, sekarang lebih kurang dalam 20 kaki. Kalau kita nak bayangkan memang sangat dalam lah. Kalau tadi saya masuk ke kawasan kampung-kampung tu,
ada rumah tu dah hanyut, dah sampai dah tak boleh, orang kata dia dah beralih daripada kawasan yang sepatutnya 50 meter jauh tu. Kita boleh bayangkan betapa kuatnya arus deras masa tu. Dan sebenarnya saya nak cakap, dan untuk masuk ke Mentakap ni saja ke, saya perlu melalui jalan Felda. Kalau sepatutnya kita akan melalui jalan Cenoh, tapi saya terpaksa masuk melalui jalan Felda 18, lalu kawasan orang asli baru boleh sampai sini. Bila sampai sini terkejutlah tengok keadaan memang macam teruk, sangat teruk. Dan seperti yang saya katakan, kalau kat belakangnya habis stesen minyak ni teruk, orang kata habislah pendapatan kat sini, teruk, orang dah tak ada pendapatan sebab dah banjir. Tapi sebenarnya ini adalah juga punca pendapatan pada nelayan yang ambil tugasan bawa bot untuk orang kampung yang dia nak masuk ke kampung mereka. So penduduk tempatan inilah yang ambil tugas itu. Dan itulah saja laporan saya, Sarifah Mustafa Al-Bakri dari Mentakap. Baik, terima kasih Suraifa langsung dari Mentakap, Pahang. Mana-mana badan bukan kerajaan NGO di Kelantan yang ingin membeli barang kawalan secara pukal untuk disumbangkan kepada mangsa banjir di Selangor dan Pahang diminta untuk berhubung dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Kelantan. Pengarahnya Adnan Abdul Rahman berkata, saranan itu bagi mengelak isu ketiadaan barang keperluan untuk pengguna. Kita tidak mendapat apa-apa laporan daripada mana-mana pihak berkaitan keputusan ataupun ketiadaan barang disebabkan diborong oleh pihak NGO-NGO. Walau bagaimanapun nasihat saya pada pihak NGO-NGO, sekiranya terdapat keperluan untuk membeli barang-barangan dengan secara pukal ataupun secara banyak, boleh berhubung dengan pihak KPDN HEP Kelantan untuk kami bantu di mana boleh dapatkan barang-barangan tersebut. Kerana sekiranya barang-barangan tersebut dibeli di kedai-kedai runcit akan menyebabkan masalah keputusan ataupun ketiadaan stok di kedai runcit tersebut dan mengganggu barang-barang keperluan di kawasan-kawasan terlibat. Dalam pada itu, Adnan berkata banjir yang berlaku di Selangor secara tidak langsung menyebabkan wujud kemungkinan berlaku masalah kekurangan bekalan disebabkan tempat-tempat keluaran barangan keperluan terjejas. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas walkabout skim harga maksimum musim perayaan Christmas 2021 peringkat KPDN HEP Negeri Kelantan di Pasaraya Maidin Kubang Kurian, Kota Baru siang tadi. Katanya KPDN HEP Negeri sentiasa melakukan pemantauan setiap hari dan setakat ini bekalan didapati masih lagi mencukupi untuk menampung keperluan penduduk di Kelantan. Beliau berkata sekiranya terdapat mana-mana kawasan yang terputus bekalan barangan keperluan seperti ayam dan telur, boleh memaklumkan segera kepada pihaknya supaya tindakan dapat diambil untuk memastikan bekalan berterusan. Dua sahabat di Pahang menawarkan khidmat membaiki alat elektronik seperti mesin basuh dan peti ais secara percuma kepada mangsa banjir di daerah Kelantan. Usaha murni itu sebagai tanda prihatin dengan nasib yang menimpa mangsa banjir terutama dari golongan tidak berkemampuan. Kedua-dua mereka masing-masing berasal dari Felda Pancing Timur dan Felda Pancing Selatan. Muhammad Alami Zainuddin, 33 tahun, dibantu rakannya Abdul Rafti Abdullah, 25 tahun, memulakan kerja amal itu hari ini. Muhammad Alami yang bekerja sebagai juruteknik tidak menyangka sejak tular di aplikasi WhatsApp mengenai khidmat percuma itu, dia menerima lebih 200 panggilan daripada individu yang memerlukan perkhidmatannya. Tujuan saya untuk meringankan beban masa banjir. Sebab kebanyakan masa banjir ni bukannya orang yang senang. Ada yang WhatsApp saya kata tak ada peruntukan untuk repair. Lepas tu kalau boleh datang cek dulu apa semua. Jadinya saya rasa simpati walaupun saya tak terkena musibah ni. Ujar Muhammad Alami, kebiasaannya selepas banjir, hampir 80 hingga 90% barangan elektronik tidak boleh digunakan dan perlu dibaik pulih. Kos memeriksa barangan elektronik juga katanya tinggi sehingga mencecah RM100 dan ia dilihat membebankan mangsa. Sementara itu, seorang penduduk Nur Azlina Nordin, 57 tahun berkata, perkhidmatan yang ditawarkan itu sangat membantu kerana peralatan elektronik dapat dibaiki dengan kadar segera. Membantu sangat, sangat membantu sebab kan paling pentingnya mesin basuh, memang mesin basuh dengan peti ais lah sebab kita nak simpan barang. Mesin basuh tu tahulah faham sebab lepas banjir semuanya basah kan. Jadi kita memang
berasa sangat bersyukurlah. Sangat bersyukur ada khidmat yang macam ni. Bagi Nur Syuzana Hazlan, 22 tahun, beliau memuji langkah yang diambil Muhammad Alami ketika orang ramai berdepan dengan musibah banjir dan mendoakan mereka dimurahkan rezeki. Pandangan saya baguslah sebab diorang ikhlas hati datang tanpa ambil apa-apa cas, diorang servis kita orang punya peti, lepas tu mesin basuh. Lepas tu saya harap diorang dimurahkan rezeki sebab tolong kita orang. Selepas ni, paus 400 kg ditemui terdampar. Alhamdulillah, bertemu kembali. Seorang anggota polis berpangkat korporal didakwa atas 2 pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah RM7,000 2 tahun lalu. Tertuduh Muhammad Zamri Ali, 40 tahun, didakwa melakukan kesalahan itu bagi mengelak tindakan undang-undang diambil terhadap 5 pekerja warga asing. Mengikut kedua-dua pertuduhan, tertuduh yang bertugas di Balai Polis Sikamat Seremban telah menerima suapan daripada seorang lelaki sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan undang-undang kepada 5 pekerjanya bagi kesalahan di bawah Akta Racun 1952 dan kesalahan di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh telah meminta suapan iaitu wang tunai RM4,000 di Balai Polis Sikamat pada 23 Jun 2019 kira-kira jam 6.30 petang. Sehubungan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 16-A-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta yang sama. Bagi pertuduhan kedua pula, tertuduh didakwa memperoleh suapan iaitu wang tunai RM3,000 daripada individu sama. Atas kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 17-A Akta SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta yang sama. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum penjara tidak lebih 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi bagi setiap pertuduhan. Mahkamah Sesyen Seremban kemudiannya menetapkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin. Tertuduh juga perlu melapor diri di Pejabat SPRM Negeri Sembilan setiap bulan sehingga kes selesai. Kes disebut semula 24 Januari depan. Seekor ikan paus betina dewasa dengan berat kira-kira 400 kg yang mengalami kecederaan kecil pada badan ditemui terdampar di Pantai Mercang dekat Gong Balai Marang semalam. Pegawai Penyelidik Institut Melidikan Perikanan FRI Rantau Abang, Muhammad Amirul Siddiq Abdul Rashid ketika dihubungi berita Al-Hijrah berkata, mamalia jenis pygmy sperm whale berukuran 3 meter itu ditemui oleh orang awam. Ujarnya pasukan FRI Rantau Abang menerima aduan pada jam 12.30 hari dan bergegas ke lokasi sebelum melakukan proses menyelamat mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh Jabatan Perikanan Malaysia. Bagaimanapun, usaha itu tidak berjaya kerana ikan paus tersebut terlalu lemah dan usaha menyelamat dihentikan selepas mendapati paus itu telah mati. Menurutnya, bangkai haiwan tersebut telah dibawa balik ke FRI Rantau Abang dan bedah siasat akan dilakukan bagi mengetahui punca kematiannya. Muhammad Amirul Siddiq menambah, pygmy sperm whale merupakan antara paus yang terkecil di dunia dengan paus dewasa daripada spesies ini berukuran maksimum 3.5 meter. Tambahnya, ikan paus yang dijumpai itu berukuran 3 meter dan ia adalah paus pygmy sperm whale dewasa kerana anak ikan paus spesies ini hanya berukuran 2.1 meter ke bawah. Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS FAS merancang untuk membina bangunan sekolah di atas tanah sendiri yang akan menambah keselesaan kepada pelajar selain memberi peluang lebih ramai orang menuntut ilmu. Duta MTS FAS Ilyas Ismail berkata, pembayaran deposit untuk pembelian sebidang tanah telah dilaksanakan namun pihaknya masih memerlukan dana sumbangan orang ramai untuk mencukupkan baki bayaran pembelian tanah tersebut. Kita masih lagi memerlukan sejumlah RM900,000 untuk kos pembelian tanah. Ini belum pembangunan lagi. Baru nak beli tanah ni masih berbaki lagi RM900,000. InsyaAllah jumlah tersebut kelihatan agak besar tapi dia boleh dicapai dalam masa yang terdekat berkat sumbangan dan juga sokongan daripada anda semua para penonton. InsyaAllah.
Ujarnya tanah yang dibeli itu telah mendapat kelulusan oleh Kerajaan Negeri dan Persekutuan termasuk Majlis Perbandaran Selayang MPS, Jabatan Air Selangor dan Jabatan Kerja Raya JKR bagi tujuan pembinaan MTS FAS. Tambahnya, tanah seluas 2 ekar itu terletak di kawasan yang mudah diakses dari jalan raya dan telah dipastikan selamat untuk pembinaan bangunan. Katanya orang ramai yang ingin menyumbang bagi pembelian tanah dan pembangunan Ma'had Tahfiz ini boleh layari laman web www.mtsfas.com atau boleh terus membuat sumbangan melalui akaun yang tertera. Kata Nabi, Allah akan tolong hamba-hambanya selama mana hamba-hambanya menolong saudara-saudaranya yang lain. Maka yang sedang kita bantu sekarang ni untuk pembelian tanah adalah sebuah institusi tahfiz, institusi yang nak melahirkan generasi yang hebat-hebat. InsyaAllah andalah penyumbangnya. Seramai 76 keluarga yang terjejas akibat tanah runtuh di Sungai Penchala menerima bantuan keperluan asas dan keuangan daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Pengerusinya Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar berkata, bantuan tersebut merupakan agihan bantuan zakat Mawib dan akan diteruskan ke lokasi lain yang terjejas di seluruh negara. Pada minggu hadapan kita cuba melihat bagaimana Mawib boleh keluar daripada sempadan kita kerana musibah tidak ada sempadan, zakat pun patut tidak ada sempadan dan juga negeri. Jadi insya-Allah di awal minggu hadapan Mawib akan membuat press statement media kerana Mawib boleh melihat juga rakan-rakan kita yang ditimpa musibah di Negeri Sembilan, Pahang yang teruk dan juga negeri-negeri yang Selangor yang dekat dengan kita, jiran kita. Jadi kita akan berikan perhatian yang lebih kepada masyarakat Islam dan juga bukan Islam yang terlibat dengan musibah ini. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan kepada mangsa tanah runtuh di Pusat Pemindahan Sementara PPS SK Sungai Penchala di Ibu Negara hari ini. Sumbangan tersebut hasil kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS. Antara yang disampaikan adalah barangan keperluan diri, ubat-ubatan, keperluan mencuci rumah, peralatan elektrik selain keperluan asas seperti tuala wanita, telekung dan sebagainya. Keseluruhan barangan bantuan tersebut bernilai RM495 bagi setiap keluarga selain bantuan kewangan RM200. Selain itu turut disampaikan 7 buah waterjet kepada wakil penduduk bagi kerja-kerja pembersihan. Yang dapat selamat nyawa kita sebab pakaian apa habis semua kat situ je. Apa barang tak dapat selamat. Kita keluar semua selai sepinggang saja. Keadaan rumah setakat yang ditinggalkan tu berisikolah. Apapun pihak tertentu pun tengah masih lagi dalam apa orang kata buat kajian lagi kan. Buat masa ini PPS SK Sungai Penchala menempatkan seramai 76 keluarga yang terjejas susulan bencana tanah runtuh yang melanda pada Isnin lalu. Dalam pada itu kepada mana-mana pihak yang ingin menyalurkan bayaran zakat boleh layari www.zakat.com.my atau hubungi 1300 88 5757. Setiap kanak-kanak mempunyai hak asasi untuk mendapatkan pendidikan dan membesar dalam suasana yang kondusif agar mereka mampu menjadi individu yang boleh mencapai potensi penuh dan mengejar impian mereka. Demikian ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Berehat seketika selepas ini, 2 maut, puluhan hilang, Lombong runtuh. Perkembangan luar negara, di Myanmar 2 maut manakala puluhan yang lain hilang selepas lombong jet di Pakan runtuh. Operasi mencari dan menyelamat pula berdepan detik sukar ekoran cuaca kabus dan hujan. Pasukan penyelamat telah menemui seorang lelaki berusia 55 tahun dalam operasi yang pada mulanya ditangguhkan akibat kabus dan hujan semalaman. Setakat berita ini ditulis, 2 mayat ditemui dan mereka menjangkakan lebih ramai pelombong masih terperangkap. Waris juga tidak dapat memastikan sama ada mangsa adalah keluarga mereka atau tidak. Tambah mereka, insiden berkenaan berlaku susulan peningkatan tekanan daripada tanah dan batu yang dibuang sehingga menyebabkan tanah runtuh dari bukit berhampiran. Tahun lalu, hujan lebat menyebabkan runtuhan tanah besar di Pakan. Insiden berkenaan menyebabkan 300 pelombong tertimbus.
Angka kematian akibat tragedi kapal karam di luar pantai timur Madagaskar meningkat kepada 83 orang. 5 penumpang dilapor masih hilang dan operasi pencarian masih diteruskan. Sejak Isnin lalu hingga semalam, 50 daripada 138 penumpang berjaya diselamatkan. Kapal kargo yang dalam perjalanan dari bandar Mananaranot menuju ke Soniranana Ivongo terbalik selepas mengalami kerosakan. Difahamkan kapal berkenaan membawa lebih muatan sebelum karam pada Isnin lalu. Ketika operasi menyelamat, helikopter yang melakukan pencarian turut terhempas di mana 3 penumpang termasuk General Search Gel ditemui selamat. Mayat pengarah keselamatan Pejabat Perdana Menteri Colonel Andriana Binina Olivia ditemukan. Susulan kejadian itu, Presiden Andry Rajoelina mengisytiharkan hari ini sebagai Hari Perkabungan Negara. Setiap kanak-kanak mempunyai hak asasi untuk mendapatkan pendidikan dan membesar dalam suasana yang kondusif agar mereka mampu menjadi individu yang boleh mencapai potensi penuh dan mengejar impian mereka. Demikian ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan jangan lupa saksikan dengar jam 9 malam ini dengan tajuk Anak Itu Tiada Dosa. Dengan itu, sekian berita Al-Hijrah. Layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Nazira Syaringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.